buat dekat Serdang. Jadi ramai student daripada UPM, UKM. Kita cakap dekat 2 jam boleh explain, boleh tulis semua apa, rule of law lah, limited government lah, ekonomi lah, kebertanggungjawapan individu, explain semua public policy, education macam mana, pentadbiran kewangan macam mana. Lepas tu sesi soal jawab, soalan pertama daripada awal, saya tak ada roti dia kat tangan lah. Saya tanya, dah, jadi adakah tuan mempertahankan kalau orang nak pergi berbogil di tengah jalan? Saya tak faham mana topik berbogil di tengah jalan, sedangkan kita fokus mengenai public policy. Tapi itu salah faham yang wujud bila disebut mengenai konsep liberalisme tanpa memahami bahawa liberal ideas ni sebenarnya basically is a political philosophy. Political philosophy yang dalam spektrum politiknya, spektrum falsafahnya dia macam-macam. Ada kalau kita pergi daripada ujung sebelah kanan ada katalah extreme right, fahaman fasisme, ada yang Nazi, ada yang konservatif, ada yang liberal, ada yang social demokrat, ada yang sosialis, ada yang komunis. Macam SB ni ada macam lagi. Jadi dari segi spektrum tu banyak benda yang wujud, banyak mazhab dia daripada kiri ke kanan. Tapi bila sebut liberal ni, kefahaman dia tu jadi pelik sikit. Jadi apa yang saya ingat saya nampak petang ni ialah mungkin kita boleh mula sikit dengan some interaction mengenai apa yang dah dibincangkan awal sebelum ni, supaya saya dapat faham kita ada kat mana lah ni. Kemudian saya nak fokus mengenai aplikasi idea-idea liberal ni dalam sudut ekonomi, dasar ekonomi negara. Dan maybe lepas tu bila dah habis bab ekonomi tu, kita break sekejap dan lepas tu kita just buka soal jawab untuk apa-apa yang kita nak sembang dalam bumi. Senang saja. So in general, boleh kita buat juga supaya last kali tu kita conclude the whole session. Tapi sebelum saya mula, apa kata kalau saya cerita sikit mengenai ideas lah, just in case tak dibuat lagi sebelum ni. Ideas ni satu, kalau dalam bahasa Malaysia-nya dipanggil sebagai NGO lah. Tapi NGO kat Malaysia ni kebanyakannya berfungsi sebagai badan advokasi. Dia apa advokasi ni, dia advokasi lah, dia jenis yang issue press statement, buat demo, buat bantahan. Kalau ada kerajaan nak robohkan masjid untuk buat kawasan perumahan, dia pergi bantah. Jadi kebanyakan NGO kat Malaysia dia bersifat advokasi. Perkataan yang lebih sesuai untuk explain ideas ni apa ialah sebuah think tank, sebuah badan fikir. Sebab kerja-kerja yang kita buat lebih banyak berteraskan kepada kajian. Advokasi ada, tapi advokasi yang dibuat ialah selepas dibuat kajian, maka kita advocate for the findings of that research. Jadi saya rasa kalau di Malaysia ni badan think tank yang ada tak banyak sebenarnya. Perkataan selalu digunakan, perkataan think tank selalu digunakan, tapi dari segi the real definition of a think tank tak banyak yang masuk dalam kategori itu. Yang ada ialah macam ISIS, Institute for Strategic International Studies, dulu yang popular dengan Tan Sri Nordin Sobi yang tulis wawasan 20 itu daripada ISIS. Satu lagi ialah Malaysian Institute for Economic Research, MIR, buat kajian ekonomi. Satu lagi mungkin apa lagi ya, think tank yang ada, tak lihat kejap, saya teringat dua tu. Khazanah Research Institute ada satu lagi. Parlimen beliau sebab. Well, not really. Parlimen beliau dan macam-macam lagi yang wujud untuk bawa orang ramai memperdebatkan sesuatu. Ini merupakan platform untuk perbincangan. Think tank ni dia biasanya dalam badan tu dia ada actual researchers yang duduk kat meja dan baca dia punya screen komputer tu dan menghasilkan idea macam mana nak apply ataupun macam mana nak menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi contohnya yang terbaru ni, semalam ni saya sebut tadi, semalam kami di IDS terlibat dalam jawatankuasa konsultatif nasional mengenai pembiayaan politik. Dipengerusikan oleh Datuk Paul Lau, Menteri Bidang Utama Perdana Menteri, dan pelantikan daripada Perdana Menteri.
jadi saya salah seorang ahli. Jadi kita buat kajian macam mana nak address problem dengan political funding dan kita contribute kepada jawatankuasa. Tapi yang berbeza dengan badan-badan lain lah, bila kita buat kajian, kita tak banyak issue statement, kita tak pergi confront orang macam, sebab kita fit into the policy making process. Dan ni berbeza lah dengan parlimen belia sikit, bukan sikit, banyak sebenarnya. Sebab kita buat in-house research dan kita memang kita buat publication dan event kita lebih bersifat nak sampaikan pandangan. Jadi kita buat kajian mengenai political funding, kita ada buat kajian mengenai macam mana nak memperbaiki sistem pendidikan di Malaysia, sekolah especially. Lalu yang kita tengah buat adalah bagaimana nak make sure universiti ada autonomi. Yang lead projek adalah Tan Sri Zulkifli Razak, bekas Vice Chancellor USM. So dia yang lead projek. Kita ada buat kajian mengenai bagaimana nak memastikan GLC kat Malaysia boleh ditakbir urusnya lebih baik, led by Professor Edmund Terence Gomez daripada Universiti Melaya. Dan macam-macam lagi lah. Semua publication ni ada dekat kita punya website. Jadi kalau nak tengok boleh kat situ. Ada soalan lagi saya ni sebelum kita pergi funding dapat mana? Tanya. CIA belum lagi, tak berjaya lagi. Yes, kita memang ada ambil student yang buat practical, buat internship, practical. Yang ni kena sembang kemudian, dia bukan sebagai pada kursus, tapi memang ada. Dan prosedur senang saja, saya letak CV, kita beritahu berapa lama, memang boleh lah. Memang tak ada masalah. Macam mana? No, email kepada, nanti dah tahu mana Taufik. Taufik boleh beritahu ni. Kita ada 3-4 orang. Memang sepanjang tahun kita memang ada student yang attach. So memang ni lah. Dan program yang kita cuba susun adalah satu, kita pastikan student yang buat attachment dengan kita, dia kena buat kerja betul lah. Bukan fotokopi, bukan buat tab, bukan. Tapi ada juga kena buat tu. Tapi it's actually real work lah, how to organize events, macam mana buat background research untuk tolong researcher dalam draft policy papers, participate dalam conference yang kita sertai, discussion dengan policy maker. So there's an opportunity to do some real work. Dan just nak clarify, kalau tak ada orang tanya apa, saya nak beritahu. These ideas are registered under ROS. No, we are registered under SSM sebagai sebuah yayasan. Jadi dia ROS ni adalah untuk yang ada keahlian. Kita tak ada keahlian, kita macam syarikat biasa. Tapi kita yayasan. Yayasan kat Malaysia ni sebenarnya kebanyakannya ialah syarikat. Dia panggil syarikat berhad menurut jaminan. Jadi dia tak ada saham. Dia tak ada pemegang saham. Dia cuma ada beberapa orang bagi jaminan. Kalau jadi apa-apa pada syarikat tu, dia pun ambil tanggungjawab. Funding yang saya nak sebut walaupun tak ada orang tanya lagi, kita basically on project basis. Jadi kalau macam study research yang kita buat mengenai autonomi di universiti, jadi kita develop idea tu, kemudian kita pergi kat badan-badan yang mungkin boleh bagi funding, dan kita apply. Yang ni kita berjaya dapatkan funding daripada yang universiti punya autonomi, kita berjaya dapatkan funding daripada Yayasan Sandabi. Jadi Yayasan Sandabi memang ada minat dalam bidang mempertingkatkan performance universiti. Jadi dia bagi funding, dia bagi perlahan lah dalam selasa projek tu dapat 250,000 kot. Dan lain-lain lagi lah. So contoh macam kajian kita mengenai GLC kat Malaysia, ada funding daripada satu mereka ni dia ada husband and wife. Dulu dia ni kira macam jutawan duduk kat Malaysia lah, dan dia dah pindah balik ke London. Jadi dia duduk di UK, tapi dia banyak bagi sumbangan kepada aktiviti di Malaysia. Jadi banyaklah projek kebajikan dia ni banyak bagi sumbangan untuk refugee, untuk orang-orang miskin, anak-anak pergi sekolah, bagi scholarship untuk sudut di Universiti Melaya dan salah satu yang dia bagi ialah untuk kita buat kajian ini bagaimana nak menambah baik
GLC di Malaysia. So basically kita buat application dan kita jumpa siapa-siapa yang boleh bagi funding tu. Dan termasuklah juga daripada dalam dan luar negara. Dia sebenarnya luar negara ni lagi susah nak dapat. So rigorous sikit punya proses. Ada few foundation yang memang few yayasan daripada luar yang memang dah bertahun-tahun tolong kita, senang sikit lah. Tapi mula-mula nak dapat susah. Yang biasa kita dapat, yang tak ada kontroversi kat Malaysia, adalah badan macam Atlas Economic Research Foundation, apa lagi, ALE Charitable Trust, adalah few others. Tapi yang mungkin menimbulkan kontroversi sikit adalah badan macam National Endowment for Democracy, NED. NED ni kalau kerajaan asyik duk kata ni duk bagi funding ada pembangkang. Sebenarnya ada duit daripada NED itu yang akhirnya sampai kat kerajaan juga. Tapi dia ada komplain pasal pembangkang. Pasal pembangkang tak pernah komplain pasal dia bagi duit kat parti sebelah kerajaan. Tapi basically it's a competitive process. National Endowment for Democracy yang mungkin kontroversi sikit. Satu lagi mungkin Frederick Naumann Foundation. Frederick Naumann Foundation ni daripada Germany. Projek ni daripada siapa? NFS. Daripada NFS, daripada Network for Free Society. Tak kontroversi sangat. So basically proses yang sama. Kita develop idea, kita pergi cari duit daripada mana yang dapat. Kalau law ni, saya lebih banyak, saya lagi suka dapat duit daripada overseas. Pasal duit kita tengah jatuh. Bila kita minta duit daripada overseas, kita 2 tahun lepas kalau minta $10,000 kita dapat $30,000 lah, duit Malaysia. Tapi lah ni kalau kita minta $10,000 kita dapat $40,000 lebih. Jadi kejatuhan ekonomi Malaysia ada faedah kepada kami. Itu tak boleh sebut buat sangat lagi. So itulah lebih kurang pasal idea. Ada apa lagi? Ideas is supported by government. No, okay, kita intentionally, well, soalan tu payah sikit nak jawab. Pasal kita secara consciously, kita intentionally tak align kepada mana-mana political party. Dan law ni, kataan kerajaan tu pun agak mengelirukan yang mana kita bercakap. Sebab kalau di sebelah federal government, kerajaan tu ialah Barisan Nasional. Di sebelah Selangor dan Penang, pada kerajaan tu ialah Penang, DAP dan Buat Pakatan lah. Basically dua-dua sekali. Kelantan pun, Kelantan bukan Pakatan, PAS. So we work with the government, but seingat saya kita tak ada ambil duit directly daripada kerajaan. Ada sekali masa pilihan raya yang GE13, kita dilantik sebagai, jadi SPR, sebagai pilihan raya, lantik kita sebagai pemerhati bebas pilihan raya. Jadi dia bagi masa tu $50,000 lebih kurang untuk membiayai proses pemerhatian pilihan raya. Yang lain tak ada. National Unity Youth Fellowship tu pun kita pernah. So yang lain tak ada. Tapi kita work very closely with government. So macam saya sebut tadi, saya salah seorang pada ahli jawatankuasa dilantik oleh PM dalam yang political financing, yang pasal pendidikan, universiti punya autonomi kita bukanlah partner, tapi kita feed into Kementerian Pengajian Tinggi. Projek sebelum ni mengenai sekolah, kita feed into Kementerian Pelajaran. Banyak juga projek mengenai transparansi langkah pun spending yang kita bekerja dengan Kementerian Kewangan dan seterusnya lah. Tapi the independence is very valuable to us. The ability untuk berjumpa dan bercakap dengan semua pihak daripada dua-dua belah is very important. Jadi walaupun kita fit into government processes, kita kena ingat bahawa kerajaan ni bukan UMNO sajalah, walaupun orang UMNO mungkin ingat dia segala-galanya. Tapi kerajaan ni bukan UMNO saja, PKR kerajaan, PAS kerajaan, DAP kerajaan, dulu gerakan di Penang kerajaan. So we work with government but not political parties. Apa lagi? Dari segi background, penubuhan ideas ni ada 3 orang yang set up. Our Presiden sekarang ni ialah Tengku Zadar
Saifuddin Tuanku Mukhlis, putra kepada Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Kemudian ada 2 orang lagi co-founder, saya seorang dengan seorang lagi nama Wan Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus ni ni dia kerja dengan JP Morgan, tapi sebelum tu dia special officer kepada Najib, kepada PM. Saya pula, saya tak tahu berapa lama lagi, tapi sampai lah ni saya masih lagi ahli dalam PAS. So, saya ada saja buat lawak tak istiqamah hingga Putrajaya, tapi tak tahu dah jadi ke tak. Tapi walaupun ahli, tapi Firdaus dengan saya, walaupun dia ahli UMNO, saya ahli PAS, tapi that's irrelevant to the work that we do. Sebab kita the main point yang dibuat di IDEAS ialah we have certain values that we believe in: rule of law, limited government, free market economy yang kita akan discuss depan ni, dan individual liberty and responsibility. So anybody who shares that those ideas, we work with them. Sebab tu dalam kita punya council ada annual report, ada bagi. Ada. Kalau tengok gambar-gambar orang terlibat tu, jadi pelik. Dato' Saifuddin ada, Dato' Mujahid ada, Nazir Razak ada, Tony Fernandez ada. So kalau nak tengok pertubuhan yang paling confused kat Malaysia hari yang tu kot. So itulah lebih kurang saya dia. Ada lagi kan? Untuk Ada buka sekolah. Macam mana? Ada buka sekolah. Ada. Kita ada 2 projek yang untuk real charity work lah, projek kebajikan yang untuk physical sikit. Main business ialah research and advocacy. Tapi ada 2 projek. Satu ialah projek pendidikan untuk kanak-kanak autistik daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi kita buka di Rawang. Siapa-siapa yang pendapatan per capita keluarga dia di bawah RM3,000, kita terima anak dia untuk masuk di situ dan kita provide care, education and therapy untuk memastikan anak yang autistik ni boleh masuk sekolah rendah di PNUJ. So ada 30 orang kat situ tadi. Dan satu lagi projek kebajikan yang kita buat ialah sekolah untuk pelarian, untuk refugees di Pudu. Ada 120 orang student tadi. Ini saya ingat satu agenda yang kita paling yang dalam idea tu kita dulu sembang lama dah, yang mengenai konsep pendidikan yang berkualiti yang mungkin diberikan oleh pihak swasta, sekolah swasta lah maksudnya, tak semestinya mahal. Sebab lah ni sekolah swasta mahal, memang tak, kalau orang yang pendapatan rendah memang hampir confirm tak nak masuk. So we want to prove that concept is wrong. Jadi kita punya IDEAS Academy di Pudu, ada 120 orang student di bawah ni. Ini saya rasa sekolah swasta paling murah kat Malaysia. Kita pakai syllabus IGCSE, jadi sekolah antarabangsa, pakai A-level. Punya syllabus. Yuran dia RM20 kan. Sebab dia fokus on refugee kan. Tapi of course banyak donation lah yang kita dapat daripada orang lain. Jadi idea kita ialah RM20 tu ialah untuk pastikan ada komitmen. Jadi kalau free, dia payah sikit. Free ni orang ingat mai tak apa, tak mai pun tak apa. Dia RM20 tu untuk refugee. Memang kira ada mahal gila lah tu. Jadi RM20 untuk komitmen, make sure dia mai ke sekolah setiap hari. Tapi prinsip yang kita pakai ialah the school is effectively free at the point of use. Jadi dia masih lagi konsep macam sekolah kerajaan juga. Student attend free, tapi orang lain yang bayar. Nampak kan? Jadi kalau sekolah kerajaan yang kita dah kata sekolah free, university free, ni semua tak free ni. Mana ada benda free yang kau ni? Macam main kursus je lah. Tak free ada orang bayar. Jadi, tapi penggunanya free. Tapi yang bayar ialah orang lain. Jadi dalam kita punya IDEAS Academy, konsepnya sama. Cuma yang bayar tu bukan kerajaan. Yang bayar tu ialah pihak swasta. So kita nak try apply the idea that education ni private sector pun boleh provide at a low cost. Jadi memang kita buka sekolah tu lah. Jadi sekolah tu ada 2, yang pertama untuk autistik dengan yang kedua Ya, untuk autistik tu ialah IDEAS Autism Center di Rawang. IDEAS Academy ialah untuk refugee di Pudu. Untuk orang biasa tak ada. Dia tak boleh pasal untuk rakyat Malaysia biasa dia tak boleh masuk sekolah macam ni, kerajaan tak bagi. Undang-undang kita tak boleh. Jadi that's a bad policy that we have lah. Jadi sekolah yang refugee tu macam syllabus tu IDEAS ni yang Bukan, kita pakai A-level, Cambridge A-level. So sama macam
kat Lesak ada private school tak? Ada satu orang tu. Tak tahu. Ada Al-Bukhari kan. Syad. Oh yes. Tapi itu bukan silibus mana lah saya tak tahu. Tapi kalau macam di KL kan banyak private school kan. Alice Smith, Garden International School, Cempaka International School, Taylor's International School. Yang ni kalau nak masuk setahun dekat 50-60 ribu lah dia punya yuran. Tapi silibus sama. Jadi apa yang kita buat ialah kita curi cikgu-cikgu daripada sekolah-sekolah ni. Jadi dia pemain mengajar kat kita full time. Jadi curi bukan ambil untuk part time, dia memang full time teachers, qualified teachers with experience of on average experience lebih kurang 10-15 tahun pernah mengajar. So senior lah, cikgu kita daripada Australia, Kosak daripada Australia. So it's proper private international school. Yang mana setakat ni dah dekat 2 tahun dah pasti okey lah. Tapi cari duit orang pedih. Kos dia lebih kurang dalam RM8,000 setahun. Jadi basically yang ni kita boleh discuss lepas ni. Kos sebenar untuk mengajar untuk set up sekolah swasta ni seorang satu student lebih kurang RM8,000. Yang sekolah yang duk charge RM50,000 jadi RM8,000 setahun, yang duk charge RM50,000 ni cuba bayang untung dia banyak mana. Ini masalah dengan golongan kapitalis yang kita boleh bincang dalam kalau ekonomi kan. Tapi I just want to make clear that I believe that capitalism is economic theory. Capitalism is not the problem. Capitalists are. So kita boleh discuss. Sama macam Islam bukan problem, Muslim problem. So okay, kita discuss lagi. Ada lagi soalan pasal idea? Lama pula dah, ingat 5 minit tadi dah. Penjelasan fikrah dia ambil masa lama sikit. Dah, selesai? Okay lah? Okay. So, jom kita cakap pasal ekonomi sikit. Buat dia boleh pakai kan? Okay. Cuba kita recap sikit yang Mustaqim bawa. Apa antara poin-poin penting dia? Saya kena tahu supaya saya tahu nak mula kat mana. Prinsip liberalisme. Okay. Apa yang nak kata pakai prinsip? Kebebasan. Ya lah. Kebebasan. Kebebasan. Tanggungjawab. Persaingan. Itu ya? Kebebasan. Dia explain apa pasal kebebasan? Individualism. So apa tu yang tu penting untuk kita nak masuk topik ekonomi ni, yang tu kena. Jadi apa yang dia explain, kalau ni saya tambah, kalau tidak pun saya follow punya idea. Individu? Tapi adik semua boleh. Bukan kan? Apa dimaksudkan sebagai kebebasan? Memilih sesuatu. Untuk pilih sesuatu. Okay. Dan yang ni dia jadi individu bebas untuk buat keputusan berdasarkan apa yang dia nak. Okay. Saya nak bandingkan dia disebut dengan relationship dengan Islamic ideas ke ada. Jadi dia punya komen macam mana? Ini kebebasan dan Islam. Itu yang paling besar payah jadi ajaran sesat. Asingkan jangan relate-kan Islam dengan liberalism. Argumentnya sebab apa? Sebab dia kata liberalisme hanya menumpu kepada perkara-perkara yang lahiriah duniawi sahaja. Metafizik itu baru agama masuk. Jadi macam minyak dengan ayam. That's a very important point. Sebab sebenarnya liberalism ni dia tidak menolak agama. Liberalism ni mengatakan bahawa individu bebas memilih, termasuklah untuk memilih untuk menjadi orang agama. Nampak kan? Negara yang tidak mengamalkan prinsip liberalism, kelemahannya ialah dalam negara macam tu biasanya untuk beragama payah. Contohnya kalau kita tengok di Perancis lah ni, yang apa ni, yang tak boleh pakai tudung kan, di negara Perancis.
Perancis ni teras dia ialah socialist ideas. Tapi orang kita bila dia sebut tengok negara barat, seolah-olah negara barat ni semua sama. Padahal Perancis is not a liberal country. Perancis terasnya ialah socialist ideas, dia agak kiri sikit. Jadi apa dia kata? Dia kata bahawa interpretation dia ialah untuk memastikan kebebasan, maka orang perempuan tak boleh pakai tudung. Sedangkan dalam negara yang liberal, interpretasi kebebasan tu ialah kalau nak pakai, tak ada masalah. Pilihan kita. Jadi bagi saya yang tu lebih ikhlas dari segi pengamalan kita. Pasal bila kita pakai tudung, anak saya lah ni, saya ada anak seorang, anak sulung saya 18 tahun. Saya pening kepala macam mana cara nak fikir pasal anak ni. Pasal dia tanya saya baru-baru ni, dia pakai tudung pergi sekolah. Dia kata kalau dia pergi sekolah dia tak pakai tudung je tak. Jadi saya tersekat sikit pasal macam mana cara nak sebut kata sepatutnya dia pilih untuk pakai tudung. Dan kebimbangan saya lah, kalau saya kata tak boleh pakai juga, maka dia pakai tudung bukan kerana Allah, tapi dia pakai tudung pasal saya. Sebab so, macam mana nak jawab? Saya sampai lah ni tak jawab, dekat 3 minggu pun soalan. So pening kepala sikit. Tapi from a liberal point of view, when you do something, you are free to choose, because yang tu lebih menghormati maruah kita sebagai seorang individu. Dia lah bila tengok Sufi punya opinion pun, kalau macam mana saya nak kata, kalau sekiranya kita solat, kalau solat kerana manusia, saya tak ingat, tapi basically ada masalah sikit lah. Kalau sekian solat tu dipaksa, maka ada question sama ada kita solat tu ialah kerana Allah ataupun tidak. Ataupun kalau in fact yang lebih bahaya lagi ialah kalau kita memang pergi semayang, tapi kita pergi semayang sebab malu kat orang. Kita pergi semayang sebab takut penguat puasa mai tangkap. Jadi kita semayang sebab apa semayang? Padahal kita angkat niat tu sahaja untuk solat fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Betul ke? So the liberal idea is when you do something, it is because we must be sincere. Kita kena ikhlas dalam buat pilihan tu. Jadi ada tuntutan. Kebebasan ni dia ada tuntutan dia. Tuntutan dia ialah kena belajar dulu. Nampak kan? Bukannya main buat ikut sebab ada orang suruh. Dalam bahasa gerakan Islam ni bukan buat sebab walak. Itu topik sensitif. Ni siapa ahli PAS ni, ada ahli PAS. Tak. Ada seorang. Tak mana orang aku pun ada PAS. Siapa-siapa yang pernah terlibat dengan usrah, tamrin dan sebagainya, dia familiar dengan konsep walak ni, yang mana saya memang sampai lah ni dulu saya salah seorang yang duk promo lah bawa usrah PAS kan. Tapi lah ni saya persoal sikit mana keikhlasan dia. So kebebasan ni ialah untuk memastikan bila kita buat something, kita buat atas pilihan kita. Okay? Yang ni penting bila kita nak masuk dalam topik ekonomi sekejap lagi. Sebab dalam ekonomi yang liberal ni, dalam konsep free market economy, konsep kapitalisme, it is very important to make sure that the consumer is free to choose. Okay? So nanti kita pilih. Kalau jawab clear, saya faham. Persaingan boleh adil dia, apa maksud dia? Explanation tu macam mana? Semua orang buka nota tak menghadap, tak hadam buku dia. Apa maksud adil? Setiap individu ada hak yang sama. Undang-undang Kesamarataan. Kesamarataan. Interesting. Jadi maksudnya kalau satu negara tu kena ada undang-undang yang sama untuk semua orang. Dia cerita pasal affirmative action tu. Oh, okey. Saya mungkin saya punya interpretasi dalam adil ni dia agak beza sikit sebab saya lebih banyak emphasis kepada kebebasan. Jadi bagi saya undang-undang tak semestinya sama untuk semua orang. Sebab kalau kita pilih undang-undang yang berbeza, then it should be our freedom to choose. Jadi contohnya ialah yang paling clear kalau dalam konteks Malaysia ni, jangan kita pergi Malaysia tu, Malaysia kontroversi dia terus. Kalau kita pergi kat negara macam US for example, ada setengah-setengah orang dia percaya bahawa untuk pegang senjata ada
ada pistol dia ialah hak individu dia. Jadi ada negeri-negeri di US yang boleh untuk kita pegang pistol, ada right to own a gun. Ada negeri tak boleh di US ni. Jadi orang yang minat untuk pegang pistol, dia percaya bahawa dia patut ada kebebasan untuk ada pistol tu, dia boleh pindah ke negeri-negeri yang membenarkan, macam Texas for example. Ataupun kalau dia tak mau, dia pergi ke negeri yang mengawal hak untuk ada senjata. Jadi antara negeri-negeri di US tu ada undang-undang yang berbeza. Itu pengamalan interpretasi sistem liberal. Jadi saya lebih berat kat arah tu. Sebab tu bila orang tanya saya pasal hukum boleh ke tak, saya kata patut kalau Kelantan nak buat, boleh pasal, jadi saya punya argument bukan main daripada ialah kalau nak main daripada Quran hadis boleh juga, saya belajar dalam usrah dulu. Tapi lah ni bila kita bercakap dengan geng-geng yang duduk kat bangsa, kat Negara Utama, ada geng-geng KL ni, dia kena pakai bahasa liberal sikit. Pasal dia pun menggunakan argument bahawa kita, this is a liberal secular country, hudud tak boleh. Tapi saya kata tak boleh. If we are really a liberal and secular country, bila orang nak hukum hudud, then it's their choice. Pasal apa? Kita nak nafikan. Sepatutnya peranan kerajaan adalah memastikan bahawa yang tu boleh diamalkan. Jadi saya lebih percaya kepada apa yang dipanggil dalam ethical filosofinya sebagai legal pluralism, yang mana tak ada masalah kalau sekiranya sistem perundangan berbeza satu sama lain. Susah, dia bukan nak mengamalkan tu, memang susah. Pasal implikasi yang senang lah. Dari orang kalau drive daripada negeri A masuk negeri B ke US, dia negeri A speed limit dia katalah 110 km sejam, okey lagi, tak ada masalah. Dia seberang ni sepadan negeri tu turun jadi 90. Jadi kalau ada seorang polis duduk situ, terus kena saman. Padahal dia baru masuk, nak break tak dan ni. So undang-undang tu boleh berubah secara tiba-tiba. So tak senang sebenarnya. Itu contoh yang budak-budak punya contoh ya, orang bawa kereta laju sikit. Jadi cuba bayang kalau dia membabitkan perundangan jenayah yang satu negeri syariah, satu negeri tidak. Satu negeri dekat Pahang boleh buat benda A, masuk dekat Kelantan kalau buat benda A kena hukum dari segi kanun jenayah syariah. Tu tak mudah untuk diimplementasikan. Tapi bagi saya peranan kerajaan adalah untuk berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kalau rakyat pilih macam tu, dia boleh dapat apa dia nak. So, senang sikit untuk selesaikan masalahnya. Jadi bagi saya itu lebih adil. Letakkan satu benda, kena kat tempat dia. Yang tu yang warna, kita bagi lah. Buat apa nak halang. Tapi yang tu orang PAS tak setuju, orang kat keadilan tak setuju, DAP lagi lah tak setuju dengan barangan tu. Tapi itu salah mereka lah, bukan salah saya. So itu jadi ini prinsip dia, dia kata. Okay. So now let's go into the economic field. Ada beberapa perkataan penting yang kita kena faham bila kita bercakap mengenai sistem ekonomi. So bila kita kata sistem ekonomi liberal ni, cuba tuan-tuan sebut sikit apa yang timbul dalam kepala bila disebut sistem ekonomi liberal. Apa? Free market. Apa lagi? Dan perkataan kapitalis. Apa lagi? Monopoli. Satu lagi apa? Penswastaan. Good. Kalau dia tulisan macam ni sikit, dulu saya buat medik tapi fail. Apa tadi? Classical theory. Tadi saya pun tak faham. Good luck trying to explain this later on. Apa lagi? Apa lagi? Apa yang timbul dalam kepala bila sebut ekonomi liberal? Mungkin kata persaingan yang Mas Hakim dah explain tadi kan? Apa lagi? Free trade. Okay. Apa? Minimal state. Okay. Apa? Tarif. Okay.
pilihan untuk konsumer. Kemudian mana tadi persaingan penting. Dan satu lagi saya nak tambah ialah dia voluntary exchange. Ni dia ada cabaran lagi satu ni. Dia bila tergesa-gesa jaga anak cari pengasuh tak jumpa semua tu. Jadi apa yang jadi ialah semalam bila saya balik pada office, nota yang saya buat untuk buat sesi hari ni saya tinggal kat office. Jadi ni tengah cuba nak ingat balik apa yang saya tulis tu, tapi rasa boleh kot. So nampak kita tengok apa ini. So ini antara perkataan-perkataan yang penting untuk dipahami bila kita bercakap mengenai teori ekonomi liberal. Liberal yang paling senang untuk kita ingat dari segi ekonominya biasanya dikaitkan dengan free trade. Free trade maksudnya pasar perdagangan yang terbuka. Free trade ni ialah antara individu A dengan individu B. Dia sepatutnya bebas untuk berjual beli antara satu sama lain. Okey. Jadi free trade kita akan nanti saya akan explain. Free trade saya bagi contoh paling senang ada individu A dengan individu B. Tapi dari segi lebih besar lagi dia boleh juga jadi antara kampung A dengan kampung B, atau negeri A dengan negeri B, ataupun negara A dengan negara B. Kalau nak bagi besar lagi dia mungkin antara regional block A dengan regional block B. Contohnya antara Kesatuan Eropah sebagai satu regional block dengan ASEAN sebagai satu regional block. Jadi ada pelbagai peringkat free trade. Tapi saya akan explain apa dimaksudkan dengan free trade selepas. Konsep free market pun sebenarnya lebih kurang sama. Free market, free trade ini dan yang ini nama kapitalis ni kita bezakan dengan kapitalisme. Penting untuk kita bezakan antara konsep dan pengamalnya. Yang ni memang amat penting. Sebab kalau tidak, kalau sekiranya Islam diukur berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, oleh Muslim, confirm pening satu dunia bila dia tengok perbezaan tu Sahadi dengan Najib. Jadi kita tak boleh nak tafsirkan Islam berdasarkan apa yang diamalkan oleh pengikutnya. Sama seperti mana kita tak boleh nak tafsirkan kapitalisme sebagai sebuah fahaman dengan apa yang diamalkan oleh kapitalis. Ada beza. Very briefly, dan kita akan datang balik mengenai jenis berbanding. Very briefly, kapitalisme ialah satu teori yang mengatakan bahawa kena ada minimal state, kena ada voluntary exchange, kena ada choice, dan ada satu lagi tadi mana? Persaingan. Kena ada persaingan. Okey. Kapitalisme. Kapitalis pula adalah orang yang ada capital dan dia menggunakan capital tu untuk menjalankan perniagaan dia. Jadi dia guna capital, guna modal dia tu. Sebab tu dalam bahasa Melayu dia panggil pemodal. Dia guna modal dia untuk grow his wealth into a bigger amount. Jadi cara paling senang untuk golongan kapitalis grow dia punya wealth ialah dengan cara memastikan bahawa tidak ada persaingan, tidak ada choice di peringkat consumer, dan tidak ada voluntary exchange. Dan kebanyakan daripada mereka akan menggunakan a very big state, kuasa government, kronisme untuk memastikan bahawa orang tak ada pilihan. Contoh, antara contoh yang clear ialah apa? Antara contoh yang saya boleh sebut ialah tabung haji. Kita duduk kat hotel dia tadi. Antara contoh paling dia. Sebab lah ni siapa-siapa nak pergi haji kena melalui tabung haji. Pasal apa kena melalui tabung haji? Sebab apa tak boleh melalui orang lain? Saya dulu masa saya duduk kat UK, saya lama duduk kat UK, 18 tahun lebih kurang. Pergi haji kita boleh melalui mana-mana travel agent yang iktiraf oleh Arab Saudi. Okay? Akibat daripada benda tu ialah saya boleh pilih package yang ni. Dia mungkin bagi katalah £7,000. Yang ni murah lagi, £8,000. Yang ni murah lagi, sampai ada sekali tu satu ejen saya dekat-dekat nak pergi haji sebelum balik, tapi balik dulu tak ada. Jumpa lebih kurang £2,500 pound. £2,500 lah ni berapa lah, RM10,000 lebih kurang. So ini tahun 2008 lah, 2007-2008. Tapi yang best ni kita boleh pilih sebab tak ada monopoli. Tapi kalau sekiranya dia ni golongan kapitalis, jadi itu sistem kapitalisme boleh pilih. Tapi kalau ambil contoh tabung haji,
dia monopoli satu. Yang nak pergi melalui swasta ni pun kena diiktiraf oleh dia. Jadi apa yang jadi ialah kita tak ada pilihan. Kalau kita nak pergi melalui Thailand yang mungkin murah lagi, nak pergi melalui Indonesia yang mungkin murah lagi, tak boleh. So bila tak ada pilihan itu, yang jadi ialah harga tu ditetapkan di satu badan saja. Jadi dia tak ada persaingan. Dan bila tak ada persaingan, dia menyebabkan consumer tak ada choice. Bila consumer tak ada choice, dia bukan voluntary exchange lah. Kita terpaksa berurusan dengan dia, sebab dia seorang yang boleh bagi. Bila dia dah jadi macam itu, maka itu bukan lagi a free trade punya environment. Okay? So itu contoh monopoli. Monopoli yang wujud dengan sebab apa? Sebab ada kuasa kerajaan, ada dia menggunakan kuasa kerajaan, memastikan monopoli ini terus wujud. Monopoli ini biasanya yang boleh memastikan monopoli wujud ialah kerajaan. Private sector tak boleh buat monopoli, biasanya tak boleh. Dia hanya wujud monopoli ini bila kerajaan bagi kebenaran dan untuk dia untuk buat sesuatu, dan kerajaan itu bahagi kebenaran kepada dia sahaja untuk buat sesuatu benda. Ada kadang-kadang keadaan yang mana syarikat tu jadi besar sangat, macam Google, Facebook, orang tak boleh nak compete lah ni. Tapi give it time and eventually they will face competition as well. Tengok macam Nokia dulu, sebelum masa zaman mobile phone dunia boleh baling anjing tu. Jatuh Nokia saja mobile phone yang kita boleh tengok. Tapi lari Nokia hampir mereka. Lepas tu timbul smartphone, timbul BlackBerry masa tu. Siapa ada BlackBerry memang terima. Lah ni siapa ada BlackBerry malu nak buat keluar. Sebab ada persaingan. So in the free market economy, persaingan ni menyebabkan apa yang asalnya monopoli over time mungkin akan hilang kuasa monopoli dia, melainkan kalau kerajaan bagi protection. Okey, so jom kita explain sikit apa yang dimaksudkan sebagai voluntary exchange. This is a very important principle in market economy punya sistem. Prinsipnya atau falsafahnya ialah dalam kita berinteraksi antara individu A dengan individu B. Katalah dia ni jual nama apa lah? Naim. Katalah Naim jual, saya nak beli, dia nak jual ayam. Katakan free market system, liberal economic order ataupun capitalistic system akan kata bahawa dia nak jual, saya nak beli, it must be voluntary exchange. Voluntary itu maksudnya apa? Voluntary itu maksudnya saya tidak dipaksa untuk beli daripada dia. Kalau saya nak beli daripada nama apa? Putra. Nak beli daripada Putra, boleh. Kalau dia jual benda yang saya nak juga, brand lain, maksudnya boleh. Voluntary. Jadi di pihak saya voluntary. Di pihak dia nak jual pun, kalau Naim tak mau jual kat saya, boleh dia tak mau jual kat saya. Tak ada masalah. Sama macam kalau Putra tak mau jual pun boleh. Kalau Putra kata dia lebih prefer untuk jual daripada Naim supaya Naim jual kat saya, it is up to them to decide. So it's willing buyer, willing seller. Okay? Voluntary. Tak ada sebarang paksaan. Yang ni nampak simple. When it comes to application nanti, dia akan jadi kompleks sikit. Sebab banyak benda yang akan timbul. Tapi prinsip paling penting dalam free market system adalah mesti voluntary exchange. Faham kan? Faham kan? Senang. Okay, lepas ni kita bagi jadi complicated sikit. Tapi mula-mula kita faham senang. So, voluntary exchange, tak ada siapa-siapa boleh paksa saya untuk beli daripada siapa-siapa yang lain. Tak ada siapa-siapa yang boleh paksa penjual untuk jual kepada saya. Dari segi penetapan harga, konsep voluntary exchange ni maksudnya kalau saya offer RM1, Naim kata no, harga dia RM1.50, maka kalau tak mau jual, dia tak setuju harga saya tawarkan, saya tak setuju harga dia tawarkan, saya boleh pergi kat Putra untuk tanya boleh tak saya beli ayam sebutan dengan harga RM1. Jadi yang tetapkan harga ialah penjual. Again, it must be voluntary. Tak ada siapa-siapa yang boleh paksa nama apa tadi? Bat tak boleh main jumpa kat Naim, kata Naim hang kena jual dekat Wan Zaiful dengan harga RM1.25. Oh tak mau tak bukan kata tu. Okey. Lima duit. So Bat tak boleh paksa dia jual dengan harga yang berbeza daripada apa yang dia nak. Simple kan? So simple lah. So okey. So lah ni kita faham itu dulu. Itu maksud voluntary exchange. Dia tetapkan harga. Saya sebagai pembeli yang decide saya setuju atau tidak harga tu.
Orang lain jangan masuk campur. Saya nak beli ayam pada dia, saya nak minum, dia nak jual. But bukan nak beli, nak minum ke, tak ada kena mengenal langsung. Jadi jangan nyebuk kat tepi, jangan jaga tepi kain orang. Okey? Itu prinsip yang paling senang dengan bahasa yang paling tidak akademik kat muka bumi. Tapi faham ah? Okey. So itu maksud voluntary exchange. Apa maksud choice? Pilihan. Yang buat pilihan ialah pembeli, consumer. So macam dalam kes tadi, Bat tak boleh mai jumpa kat saya, kata Wazaiful hang ni kena beli ayam daripada Naim saja. Okey? Dan dia tak boleh bagi tahu kat saya untuk beli ayam daripada Naim kena bayar harga RM1.5. Sebab bila dia buat itu bukan choice lagi dah. Saya bebas untuk pilih. Katalah hari ni saya nak beli ayam mineral Al-Wadi daripada Naim. Tapi mungkin esok saya nak beli Bandung Ais daripada orang lain. Nama apa tadi? Raven. Daripada Raven. Oh, nama kita tahan. So, katalah saya nak beli Bandung Ais daripada Raven. That should be my choice. Raven pula kalau dia tak mau buat Bandung Ais untuk jual, dia nak buat TO Ais kan untuk jual, itu hak dia juga. It's his choice to produce a product that he wants to sell. It's my choice to go for a product that I want to buy. Jadi nampak immediately apa yang jadi ialah bila ada voluntary exchange, bila ada prinsip of choice, yang wujud dalam sistem pasaran ialah supply and demand. Ada orang supply, ada orang demand. Okay? When you create a situation where it's supply and demand, everything else is governed by that. Semua benda dalam an economic transaction between party A and party B is governed by the principle of supply and demand. Supply and demand inilah juga yang eventually akan menentukan harga barangan di pasaran. Tadi kita pakai contoh senang lah, yang ayam minum kan. Dia harga pasaran kan. Dia ada cara nak explain macam mana cara satu harga tu ditentukan, tetapi dia jadi complicated sikit. Mungkin tak payahlah untuk pakai terjemah. Basically harga ni kena ditentukan berdasarkan prinsip supply demand. Jadi kalau Raven buat ais Bandung, dia buat banyak. Yang nak belinya sikit. Saya seorang nak beli ais Bandung. Orang lain semua nak minum teh ais, tapi dia buat ais Bandung dekat 15 botol. Jadi apa yang akan jadi? Untuk memastikan orang mula berminat untuk beli barang daripada dia, the people who are demanding for something to drink must be attracted to him. Macam mana cara dia nak buat? Cara dia buat ialah Naim dia RM1.5, dia mungkin dia 5% nak berubah. Jadi lah ni tiba-tiba kita sebagai buyer berubah fikiran. Oh, aku ni nak minum ke aku nak jimat duit sikit? Mungkin aku boleh minum dan jimat duit di waktu yang sama. Jadi apa kita buat? Kita pergi kepada Raven. Sebab dengan pergi kat Raven boleh dapat Bandung Ais, bukan lebih dapat ayam mineral, dan di waktu sama kita jimat RM1. Okey. Dan lepas tu Naim mungkin dia nampak kata, oh dia ni buat ais Bandung, boleh jual RM5, murah pula tu. Dia nak jual ayam mineral juga, tapi dia nak pastikan bahawa lah ni macam mana cara nak tarik balik customer yang lah ni nampak gaya nak bagi RM5 untuk beli ayam Bandung ni. Macam mana nak tarik balik customer? Macam mana cara? Ada dua cara. Satu cara apa? Promosi. Promosi maksudnya turunkan harga. Okey, satu lagi macam mana? Ada satu lagi harga, naikkan harga. Saya cari tahu itu ada. Dia bukan Malaysia, satu dunia boleh buat dia. Memang orang fokus kepada untuk tarik customer sama ada turunkan harga ataupun naik harga. Dia panggil satu ni basically focus on cost, satu lagi differentiation. Jadi strategi dia ialah sama ada fokus on cost ataupun differentiation. Okay. Cost ialah dia mula jual yang mineral dia dengan harga RM4. Lagi murah kan? Jadi siapa-siapa yang di antara customer yang dia punya keinginan ialah untuk jimat duit, dia tak peduli dia minum apa. Dia tak kisah. Dia minum apa tak apa, janji dia dapat jimat duit.
dia akan patah balik kepada Naim. Sebab Lani jual 4 kupang. Yang air Bandung tadi dia 5 kupang, jadi mahal kupang kan. Okey, itu dengan cara turunkan kos. Tapi nampak dalam sistem ni, it is still willing buyer, willing seller. Tak ada orang masuk campur. Apa cara untuk focus on differentiation? Differentiation is different. Differentiation is different. Memanglah. Sebab eventually dia akan menyebabkan harga barang tu naik lebih tinggi daripada RM1.5, dia akan jual RM2.5. Tapi dia membezakan air mineral dia dengan apa, dengan nasi bandung yang river jual. Macam mana cara dia nak bezakan air mineral dia? Macam mana cara? Dia letak label kata baca ayat Quran 30 juz. Ni contoh nak bagi senang faham. Tapi macam-macam lagi lah dia boleh buat kan. Dia boleh letak ni sebagai brand lain, nama dia Coca-Cola for example. Tapi kalau dalam konteks yang banyak kita buat ni, di duta produknya apa yang baru-baru ni Dr. Azizan Osman tu, mungkin nama mungkin glamour. So nampak baca Quran 30 juz, letak di apa benda lagi, kilang yang semua pekerjanya ambil wuduk, ada label halal. Yang tu air Bandung tapi tak ada label halal. So nampak dia differentiate dia punya produk. Dan ada customer yang mementingkan benda ni. Saya sebab tu saya baru-baru ni bila ni kita boleh tengok sikit dah, kita nak mula masuk kepada application. Baru ni Rizda kata dia nak buat logo halal yang berbeza. Daripada Jakim, dia kata logo halal dia ialah produk itu Muslim. Okay? So to me is a normal business punya strategi. Tapi ada pula yang kata this is not good, this is exploiting religion. Tapi actually so many people are exploiting religion. Orang pakai tu macam Numan pakai apa, Apple lah. Apple ni has become a religion these days. Sebab orang yang beli Apple ni, dia akan beli iPhone, dia akan pakai iPad, dia beli semua benda brand Apple. It's a strong following. Jadi sebenarnya orang yang exploit religion ni is just a good business strategy. Bukan saya nak kata semua orang exploit religion for business, bukan. Tapi point yang saya nak sebut ialah memang ada orang yang exploit religion for business benefits. Dan di belakang eksploitasi yang dia buat tu sebenarnya ada very coherent business teori yang mengatakan bahawa strategi itu boleh berjaya. Bukan dia main buat bodoh-bodoh macam tu. So jangan kita ingat orang yang buat tawaran dekat kepada kita dengan produk-produk itu, ni bukan dia main saja-saja suka-suka dia kata aku nak buat apa ni, aku nak baca bismillah kat ayam je lah. No, it's not like that. It's actually a very clever business move. So apa yang dia buat ialah dia differentiate dia punya produk daripada produk lain. Kalau tadi saya bagi contoh yang kita pakai agama, tapi sebenarnya banyak lagi benda lain. Coca-Cola ni sebenarnya air campur gula, letak karbonat dia punya rasa sikit. Tesco jual 50 sen satu botol, Coca-Cola jual RM1.5. So it is actually air campur gula, sama sama juga dengan air mineral. Coca-Cola ada brand dia, apa nama brand Coca-Cola dia? Dasani. Dia letak botol yang cantik sikit, dia jual harga sekali ganda beza pada air ni. Padahal benda yang sama air. So itu baru benda beza. Apple dengan laptop lain sama Tapi saya pun tak faham sebab apa 15 tahun saya dah pakai barang Apple dia tak habis. Mahal nak mampu. Tapi beli juga. Walaupun dibanding dengan Acer ke Asus ke, sama facility yang dia bagi. Kalau nak pakai Word dengan surf email, tak perlu pun dia punya apps yang lain-lain. Sama juga dengan mobile phone. Anak saya ni satu lagi tak faham, tak saya anak ni best juga kadang. Dia insist Huawei tak mau beli. Pasal kawan-kawan dia tak pakai Huawei, Huawei Xiaomi. Ni tak cool lah pakai kan. Padahal phone tu murah lagi, padahal dia nak pakai telefon dengan WhatsApp, bukan apa pun. So ini differentiation. So dari segi harga, tapi yang penting untuk kita faham ni, dari segi harga masih lagi ditentukan oleh consumer dan buyer. Okay? So market economic system mengatakan bahawa transaction mesti voluntarily done by choice with the price being agreed by A dan B, orang lain tak masuk campur. Habis cerita. Okay? Clear? Okay. So itu tiga benda. Kemudian persaingan saya rasa kita senang faham kot.
persaingan simply means orang yang nak jual dia kena bersaing satu sama lain. Dia tak boleh ada satu keadaan yang mana dia dapat lebih ada added advantage yang tak adil, yang orang lain tak ada advantage tu. Dia kena bersaing. Prinsip penting dalam market economic system ni, dia mesti bersaing untuk mendapatkan customer. Dan orang lain boleh bersaing dengan dia untuk dapatkan customer yang sama juga. Dia curi customer tu daripada dia. Okey. Persaingan ni penting sebab apa? Sebab bila ada persaingan, bila Raven dengan Naim mula jual ayam sama tadi, kita dapat kes yang mana satu harga mungkin turun. Persaingan menyebabkan lower price, cost will be reduced because people will be looking for ways to sell at a cheaper price. Penjual yang fokus on dia bukan cost, dia cost something, cost apa? Ada perkataan kedua saya tak ingat cost apa. Tapi kalau sebenarnya dia fokus on reducing cost, maka yang benefitnya siapa? Kita sebagai consumer. Bila supplier golongan kapitalis ni fokus on reducing cost, yang benefitnya lah kita sebagai consumer. Sebab harga akan turun. Di waktu sama dia bukan harga saja turun. Ada juga Raven mungkin akan tengok dia ni fokus, Naim mula fokus on differentiation, jual harga dia lebih mahal. Ada orang lain pun mula buat Bandung juga dan jual harga lebih kurang sama, maka Raven akan mula buat apa dia akan mula buat? Dia akan mula cari cara untuk buat air Bandung ni lebih sedap daripada orang lain. So cost reduction and quality will increase. So itu benefit daripada persaingan. Okay. Okay. So persaingan akan menghasilkan lower cost to the consumers and better quality to the consumers. Jadi dalam hal ni, it boils down kepada bila kita buat public policy, when it comes to the economic punya public policy, dia akan boil down pada nama apa tadi? Adilah. Adilah tadi masa saya mula-mula tanya apa yang Mustaqim sebut, antara benda dia sebut adalah individualism, right? So liberal punya market economic policy ni, dia akan boil down last sekali kepada apa benefit kepada individu, pada individu perseorangan. Itu fokus dia. Macam mana cara nak pastikan individu bila berinteraksi dalam pasaran yang terbuka, dia kebajikan dia terjaga, kepentingan dia terjaga dan kehendak dia dapat dipenuhi. Okay, so last sekali yang jaga liberal economic order ni, dia memberi penekanan kepada hak individu untuk memastikan kebajikan diri dia terjaga. Okay? Dan dalam kes competition ni, immediately saya harap tuan-tuan boleh nampak bahawa persaingan memberi manfaat kepada individu, kepada rakyat, bukan kepada golongan kapitalis. Sebab golongan kapitalis macam Naim dan Raven dan Putra yang baru peluang tadi, golongan kapitalis ni dia nak maximize dia punya profit. Okay? Dan persaingan tidak memberi faedah kepada dia. Sebab tiba-tiba Naim yang tadi boleh dapat duit banyak, RM1.5 satu botai ayam, tiba-tiba nak kena lawan dengan Raven, dia kena turunkan harga dia. Kan dia dah jadi kapitalis satu seorang ni, dah dapat kurang keuntungan disebabkan oleh persaingan. So persaingan adalah satu benda yang biasanya golongan kapitalis tak suka. Tapi kapitalisme memang menuntut supaya wujud persaingan, sebab fokus kapitalisme ada free market economic system ialah kebajikan rakyat terbanyak. Okey, clear? Clear ya? Okey, lepas ni saya nak masuk pada aplikasi sikit. Ada beberapa benda yang mungkin kita boleh discuss. Contohnya dari segi kawalan harga. Kita boleh faham? Yang klasikal apa benda tadi tu, tak apalah, kita pretend bahawa benda tak pernah disebut. So aplikasi kita boleh tengok kepada apa peranan kerajaan bagaimana. Yang kedua yang kita boleh tengok adalah bagaimana nak pastikan kebajikan golongan miskin terjaga. Mungkin yang ketiga kita boleh tengok sikit pada
sensitif sikit yang kita boleh bincang yang ada apa lagi? Bumi Putra. Okey, kita cakap pasal Malaysia. So kita tengok Bumi Putra. GLC. Bumi Putra. DLC boleh lah dalam ni. Apa lagi? Tak apa, kita boleh tengok. Mungkin satu lagi lah kawalan harga. Harga pun masuk lagi. Biasa lagi ujung sekali yang apa yang tuan-tuan akan nampak ialah banyak masalah ekonomi kat negara ni sebenarnya bermula pada kerajaan. So yang tu kemudian apa lagi isu yang kita boleh kita tengoklah macam mana apa yang timbul sekejap lagi. Tapi apa kata kalau kita break sat untuk lebih kurang 10 minit, dia ada minum-minum kat luar ke tak ada? Tak siap lagi, awal sangat. Okay, tak apalah, kita break 10 minit saya boleh. Okay, kita break 10 minit, saya takut mengantuk. Ada payah petang-petang waktu depan makan, dia memang